Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi ahli kuasa masjid ataupun surau Ar-Rayyan, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sampai ke tempat surau Ar-Rayyan ini bersempena dengan majlis Ijtima' Huffaz Negeri Pulau Pinang pada tahun ini yang berlangsung di Masjid Abdullah Fahim. Jadi alhamdulillah, pagi tadi sempatlah bercakap dengan pelajar-pelajar tahfiz, di mana kelebihan yang sangat besar apabila Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita mukjizat yang besar yang disebut dengan nama al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang berkekalan. Lain-lain mukjizat, banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak. Makanan yang sikit jadi banyak, air yang sedikit boleh minum ramai, ataupun air yang keluar daripada jari Nabi. Banyak mukjizat-mukjizat itu, tetapi mukjizat itu telah menjadi cerita ataupun sejarah. Namun beberapa mukjizat Allah SWT kekalkan kepada kita untuk dijadikan panduan hidup ataupun dijadikan pedoman tentang betapa besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara mukjizat yang besar itu dia panggil mukjizat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sebuah kitab hidayah, sebagaimana menjadi bacaan wajib kepada kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu berkata, wajib seorang Muslim itu belajar bahasa Arab. Kita kalau kena ayat ni berasa letih lah. Ayat tu, wah dah kita ni belajar bahasa Arab lagu mana, kan? Maknanya wajib seorang itu kena belajar bahasa Arab, kerana Al-Fatihah itu menjadi rukun dalam solat kita. Siapa tak baca Fatihah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Fatihah, tak baca Quran. Quran itu bahasa Arab. Maka wajib kita kena belajar bahasa yang tersebut. Di dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah, kita telah minta dengan Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami siratal mustaqim, iaitulah jalan yang lurus. Kerana Al-Quranul Karim mukjizat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa berapa tahun? Berapa tahun mukjizat turun? 23 tahun atau 22 tahun lebih. Tetapi tidak ada maklumat yang bercanggah. Kalau kita hari ni yang kita tulis tahun ni, mungkin 2 tahun lagi berbeza dah pandangan kita. Arahan yang keluar minggu ni dengan minggu depan mungkin berbeza. Tetapi Al-Quranul Karim, Allah SWT yang turun daripada Allah, kita nampak keasliannya, ketulinannya, sebab tidak ada fakta yang bercanggah. 20 tahun lebih, macam mana fakta tak bercanggah? Itu menunjukkan lau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah kata, kalaulah Quran ini bukan mari daripada Allah, nescaya kamu akan dapati percanggahan fakta yang begitu besar. Hari ini tuan-tuan boleh cari fakta di mana? Mana silap dia?
Kita boleh cari di manakah keadaannya, tak akan mungkin. Karena itulah disebut dalam asar Al-Quranul Karim itu disebut dengan nama Kitabullah. Fihi naba'u ma qablakum. Dalam Quran ini ada cerita-cerita yang dulu daripada kamu. Berapa ribu tahun cerita dulu? Bermula daripada kejadian makhluk. Mari zaman Adam AS, mari daripada zaman Nabi-Nabi AS, yang ditulis dalam riwayat mengatakan Nabi ini ada 124 ribu. Yang kita duk ingat 25 ya. Tak, 124 ribu. Daripada 124 ribu, Rasul AS 313, ada setengah riwayat 315. Daripada 315, 25 orang yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Artinya, naba'u ma qablakum, cerita orang yang dulu daripada kamu cukup besar. Kemudian, wa khabaru ma ba'dakum, dan ada dalam Quran cerita yang lepas daripada kita. Bila akan mari kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang. Hari ini orang suka duk cari dah, cuba nak keluarkan tanda-tanda kiamat yang sudah berlaku. Kalau tuan-tuan tengok di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, saya ingat Arifi ni orang kenal belaka dah sekarang ni, dengan khutbah dia yang begitu lantang dah, dengan tulisan-tulisan dia yang banyak. Salah satu daripada kitab dia ditulis kitab, nama dia Nihayatul Alam. Nihayatul Alam artinya berakhirnya alam ini. Dalam buku ini telah menyenaraikan 131 tanda kiamat. Yang kecil, yang besar, yang 10 dalam hadis yang terakhir itu sudah ada. Jadi orang duk cari. Bila mari musim hari ini dipanggil musim jerbu lah. Budak-budak kadang-kadang suka, kadang tak suka. Saya kata kenapa suka jerbu? Dia tercuti sekolah. Dia duk ingat awak cuti ya dah. Kita cikgu pun tumpang sama lah, sukanya dah cuti sekolah. Walahnya padahal banyak cerita lepas tu nak cover balik dia punya silibus yang tak cukup, macam-macam cerita. Yang pentingnya orang duk kait jerbu ni mari dak yang apa ni? Yaumat ta'tis sama ubidukhat. Itu hari kiamat sudah berlaku pada waktu itu, dia apa ni? Diambang kiamat yang besar. Jadi naba'u wa khabaru ma ba'dakum, cerita sebelum daripada kamu. Dalam buku Al-Arifi kalau tuan-tuan tengok, daripada 180 mengikut kajian dia 80 lebih sudah berlaku. Saya kata lebih lagi dah, mungkin sudah 100 sudah berlaku. Wallahu alam. Kita nak jazam, nak buat satu kesimpulan sukar. Kerana hadis-hadis tentang asyratis sa'ah, tentang alamat kiamat, para ulama mengatakan cara kita berinteraksi dengan hadis ni jangan dijazam. Maknanya kita ambil hadis ni, berlaku hari ni. Hari ni bila berlaku bendera hitam, keluar kat mana bendera hitam ni? IS. Yang orang takut berlaku. Semua baca hadis rayatus bendera hitam. Ini puak ni dah. Bila kita tengok dalam sejarah, dulu pun sudah ada bendera hitam. Sudah ada. Jadi kita nak ambil hadis ini, nak letak kepada satu kumpulan, suatu insiden yang berlaku, agak sukar. Sebab dibimbangi, nanti kalaulah peristiwa itu tak berlaku, bermakna kita kata hadis ni bohong. Walau hanya kita yang membuat analisa yang tak betul. Jadi Nabi kata apa? Wa hukmu ma bainakum, dan ini juga atau asar ini menyebut wa hukmu ma bainakum, hukum di antara kamu. Jadi ini di antara yang disebut dengan nama sifat Al-Quranul Karim. Jadi bila kita minta dengan Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Jalan mana? Sekarang ni jalan cukup banyak. Apa ni? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah Taala ajar dalam Quran supaya Nabi kita baca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan aku yang lurus, ikut dia. Wala tattabi'us subula, jangan sekali-kali kamu ikut jalan-jalan. Ulama tafsir ketika mentadabbur ayat ini mengatakan, kenapa waktu Tuhan sebut sirati mustaqiman? Jalan aku disebut satu dengan lafaz mufrad. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan lain disebut dengan lafaz jamak sebab bermakna al-haqqu wahid. Yang satu, yang hak itu satu saja, iaitulah jalan yang mari daripada Allah Azza wa Jalla, yang kita minta dalam solat kita, ihdinas sirata al-mustaqim.
Ya Allah, tunjuk pada kami jalan yang lurus. Bila kita minta jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita jawapan Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada syak padanya, tidak ada keraguan. Apa hijab kita ni? Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dia panggil perbincangan kita tentang mukjizat al-khalidah, mukjizat yang berkekalan. Berapa percubaan orang cuba buat nak pesongkan kita, nak pesongkan pemahaman Al-Quran, ataupun nak pesongkan tulisan Al-Quran, nak buat satu benda yang tak betul. Tak mungkin boleh. Kalaulah ada cetak sekejap je, salah cetak, tak berapa hari dah timbul dah komen sana komen sini, Al-Quran ni tak betul. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Bila Allah Ta'ala jaga Quran, tak ada siapa boleh kacau. Paling cerdik orang putih. Kalau saya guna orang putih sini, maksudnya orang barat yang bukan Islam lah. Istilah orang kita ni, tu ikut orang putih belakang tu tak? Orang putih itu dipanggil istilah. Ada setengah orang dimarah, bukan orang putih semua kafir. Betul lah, kita kata orang putih ni istilah dianya kepada orang yang barat yang bukan Islam. Orang putih cuba nak pesongkan kita daripada Al-Quran, nak suruh kita tak baca Quran. Alhamdulillah makin ramai makin baca. Hari ini saja saya dimaklumkan tadi, hufaz kita saja yang graduasi tahun ni 500 orang lebih. Alhamdulillah, itu satu kejayaan yang besar. Cuma kita doakan mereka 500 tu yang habis sekali lalu tu, yang betul-betul itqan, betul-betul mahir, itu perlu kepada satu dia panggil masa yang penting, mungkin setahun 2 tahun dia kena murajaah, barulah dia jadi itqan dalam bacaan dia. Tetapi sekali lalu telah khatam. Maknanya nak halang orang daripada khatam, nak halang orang daripada baca Quran, orang baca, yang baca tu lah. Yang tak baca tu ramai lagi kan. Sebabnya kita tengok Al-Quran hari ini kadang-kadang macam turun kepada orang yang hidup, ada kalanya turun kepada orang yang sudah mati. Sebab apa kita kata lagu tu? Kerana waktu hidup dia tak baca. Waktu mati barulah sibuk cari Quran. Kalau tak ada di rumah, pinjam dengan orang Quran tak? Ustaz bawa Quran sekali, ke rumah saya tak ada Quran. Nak kata apa tak? Maknanya kita nampak seolah-olah macam Quran ini turun kepada orang yang sudah mati, bukan untuk orang hidup. La. Allah kata hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk, pembimbing, pemandu kepada orang-orang yang mencari jalan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orang bertakwa tak boleh lari daripada Quran. Karena itu para ulama menggariskan Al-Quran itu dibaca dengan 3 bacaan. Tuan-tuan boleh tanda sini, Al-Quran itu dibaca dengan 3 dimensi. Yang pertama sekali dia panggil qiraah lisaniyah. Kita baca dengan lidah kita. Hari ini tuan-tuan baca tak baca dengan lidah? Alhamdulillah, semangat belakang. Kalau ada kelas taranum, lagi semangat. Ada setengah masjid tu saya pergi kuliah, lepas kuliah dia baca taranum sampai pukul berapa ni? Lepas daripada Isyak, sampai pukul 11, kadang-kadang 12 kalau semangat betul. 3 jam duduk taranum. Saya kata 3 jam ni kalau kita baca satu surah, ambil surah pendek je, kita tadabbur ayat satu ayat, berapa besar kita punya kelebihan, kita mendapat manfaat daripada ruh, daripada isi kandungan Al-Quran yang begitu besar. Tapi tak apalah, daripada dia baca muka lain, baik dia baca Al-Quranul Karim. Maknanya kita kena ambil hari ini perhatian yang besar, al-qiraah lisaniyah, baca dengan lidah. Kemudian yang kedua, cara kita baca Quran yang kedua dia panggil baca dengan hati, qiraah qalbiyah, baca dengan hati. Ini penting. Dalam kaedah bacaan Quran, ilmu Al-Quran ini dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Apa makna tadabbur? Tadabbur berbeza dengan tafsirul Quran. Nak tafsir Quran tak boleh semua orang tafsir. Tapi tadabbur Quran semua orang boleh tadabbur. Sebab kita boleh berfikir. Contohnya dalam satu ayat Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala buat bandingan dengan ba'udatan, dengan nyamuk. Dalam surah An-Namli, surah tentang
Semut. Ada surah tu An-Nahli, surah tentang lebah. Jadi ini dipanggil, coba kita ambil tentang semut. Kenapa Allah Ta'ala buat bandingan benda-benda yang kecil? Tentang nyamuk ba'udah, nyamuk. Nyamuk ni gagah ke tak gagah? Kuat ke tak kuat? Siapa kata nyamuk kuat? Dia kena pijak pun dia mati, dia langgar kita pun dia mati. Nyamuk. Tetapi Allah Ta'ala sebut nyamuk sebab apa? Ada banyak kaitan. Di antaranya hadis Nabi SAW sebut, "Lau kanatid dunya." Kalaulah dunia ini ada nilainya di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Dalam sejarah hidup kita ni, berapa kali dah kita timbang sayap nyamuk? Tak pernah timbang lagi. Kalau nak timbang lah berapa guni sayap nyamuk tu barulah naik timbangan. Ringan dia kan. Kenapa Allah Ta'ala buat dengan nyamuk? Nak tengok bahawa nyamuk ini kecil tetapi seekor hayawan yang begitu gagah, yang begitu kuat. Tak puas hati kita tu tak? Macam mana Ustaz boleh kata kuat? Dalil dianya, kita ni kalau kita kelahi dengan orang, kita nak tumpahkan darah orang, berapa tenaga kita kena guna? Kalau tak ada parang, golok kena ada. Nah, kalau tak ada golok kena ada pisau. Tapi nyamuk relax je mari pang atas kita menumpahkan darah. Hebat tak hebat nyamuk? Kita tahu hebat rupanya nyamuk ni. Satu kitab dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia bawa cerita semut. Tuan-tuan mungkin dah dengar cerita ni. Tapi bagi saya, ini dia panggil ilmu tadabbur. Bila kita tengok Allah Ta'ala buat semut, cerita tentang semut dalam Quran, apa faedah? Suatu hari, ini Ibn Qayyim dia cerita dia sendiri. Dia kata satu hari aku berjalan, tengok seekor semut duduk di tepi kaki belalang. Belalang ni patah, duduk di kaki dia. Semut duduk tunggu sini. Dia tarik seekor dia, tak bergerak. Dia tarik seekor dia, tak bergerak. Dia pergi ke tempat kawan-kawan dia. Berkali dia elan, ada rezeki besar kita hari ni. Kenduri besar. Kaki belalang. Tak lama, berjujuk keluar puak-puak semut ni. Beratur mari. Nak gotong royong ni. Nak angkat dia punya rezeki balik ke tempat dia. Buat kenduri hari ni. Jadi kata di Syekh, bila aku tengok semut mari, aku angkat kaki tadi, angkat. Semut yang jumpa tadi, terpinga-pinga dia. Mana? Dia duduk pusing. Kata orang macam gelisah dia. Resah sangat. Dia pusing sana, pusing sini. Akhirnya dia cakap dengan kawan dia, tak ada. Jadi yang lain-lain pun termenung semua balik, pusing balik. Tapi lepas kawan dia balik, dia tunggu lagi kat situ. Macam dia tak puas hati. Dia kata, sinilah tempat aku tanda. Boleh jadi ada tanda dia buat. Syekh pun ambil kaki belalang tadi, campak balik situ. Bila campak balik, dia tengok ada. Dia pun happy, dia pusing balik pergi panggil kawan-kawan dia. Tak lama, mari pula kumpulan semut mari. Mari pula, Syekh ni angkat balik dia punya kaki. Pening pula kepala dia. Semut mula kutuk dia. Nampaklah semut macam marah itu. Marah punya marah. Akhir sekali balik mula. Bila balik dia campak balik kaki tadi. Dia tengok kaki ada, dia pusing balik pergi cari kawan dia. Lama pergi, dia balik semula ke tempat kaki tadi dengan 7 ekor semut. 7 yang datang. Mana hulu balang betul ni. Boleh jadi orang ni ahli qaryah dia kata, kamu pergi tengok. Betul tak betul dia ni? Bila sampai dekat, Syekh ni angkat balik kaki semut. Puak-puak ni tengok, tak ada. Kali yang ketiga, maka diterkamnya kat atas semut ni, dikoyak dia. Cabut kaki, cabut kepala, matilah semut. Bila mati semut, Tok Syekh ni ambil kaki semut, kaki belalang tu, dia campak ke depan semut yang 7 ekor tadi. Bila dia orang tengok, dia orang kumuh nampak macam menyesal dia. Silap kita bunuh ni. Betul sungguh ada. Tapi dikasih sabotaj oleh, tak tahu siapa yang sabotaj. Ada manusia sabotaj. Allahu Akbar. Tuan-tuan, banyak cerita-cerita dalam Quran ini. Dalam Quran ini banyak sekali ibrah, pengajaran-pengajaran yang besar. Tetapi kita bukan nak cerita tentang peristiwa itu tersebut. Maka dalam Al-Quran itu, bacaan yang kedua yang kita jarang melakukannya, dia panggil qiraah qalbiyah, baca dengan hati. Tuan-tuan tahu, saya ambil satu ya. Ambil ayat contohnya malam ni, kita ambil ayat tentang kejadian manusia. Manusia itu mari daripada apa? Nutfat.
summa min mudghatin, summa min 'alaqatin. Jadi kita baca ayat ini, kita fikir tentang kejadian manusia. Manusia duduk di mana? Kemana? Mana tahap ini, step demi step. Dia buat dalam Al-Quran ini, kalau diambil dengan ilmu sains moden yang ada gini, jawabnya tak ada percanggahan. Satu demi satu. Karena itulah kita lihat sejarah ulama-ulama yang besar, mereka ini menangis dengan Al-Quran. Tapi bagi zaman kita ini, kenapa kita tak boleh nangis dengan Al-Quran? Baca Quran tak menangis kita. Tapi kalau tengok cerita tak, tengok cerita, tahu dah orang mati tu memang berlakon pun. Belakang kamera dia duduk makan, dan kita duduk kita, tapi menangis juga kita. Sebab apa? Kita tengok dengan perasaan. Baca Quran tidak dengan perasaan, kita baca sambil jalan begitu saja, yang menyebabkan hati kita tidak terkesan dengan ruh Al-Quran, yang menyebabkan bacaan kita yang kedua, bacaan Quran itu tidak memberi kesan. Kita ambil yang ketiga, bacaan yang ketiga disebut dengan nama bacaan qiraah amaliyah, bacaan secara amali. Hari ini kita baca secara amali, iaitulah dalam Al-Quran sudah ada wa hukmu ma bainakum, dalam Quran ada hukum di antara kamu. Huwal faslu laisa bil hazli, iaitulah dia yang memisahkan di antara yang hak dengan yang batil. Para jemaah sekalian, itu dia panggil cerita tentang Al-Quran. Kebetulan hari ini sempena dengan kita panggil Ijtima' Al-Hufaz, maka hari ini juga, semalam kita telah melalui satu hari yang besar yang disebut dengan nama Hari Ashura. Hari Ashura, saya tak tahu hari Ashura kita di sini mendapat perhatian ataupun tidak. Tetapi sebagai seorang Muslim, sudah semestinya Hari Ashura mendapat perhatian. Dalam sejarah Islam, Hari Ashura ini disambut oleh 3 kumpulan. Tuan-tuan tanda? Kumpulan yang pertama disebut dengan nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah iaitulah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, bila mari hari Ashura, kita buat apa? Buat bubur Ashura? Kita berpuasa. Alhamdulillah. Maknanya jelas. Nah, bila mari hari Ashura kita berpuasa. Puasa dah kita semalam tak? Belum daripada semalam, hari 9 juga berpuasa. Mungkin ada setengah jemaah kita ni puasa lagi hari ni, untuk komplitkan 3 hari, ataupun dia tak puasa hari 9, dia ambil puasa hari 10 dengan hari 11. Inilah sepatut kita kempen. Tapi saya dimaklumkan ramai juga orang buat kenduri semalam. Saya kata, kenapa hari Ashura dikendurikan? Sedangkan hari lain kita ingat semua. Hari Raya Cina ingat? Berapa hari bulan? Hari Kristian, Christmas, ingat? Ingat dah, beli tiket dah nak pergi melancong sebab cuti. Nah, contohnya hari belah kelapa, di Penang nak kuat belah kelapa tak? Negeri kelapa sini. Contohlah dia kata. Kita ingat, tapi kenapa hari-hari yang dibesarkan, yang disyariatkan untuk kita besarkan dengan ibadat yang tertentu, contohnya seperti hari Arafah. Hari Arafah bagi kita yang duduk di tidak tempat haji, disunatkan berpuasa. Nabi kata, aku harap 2 tahun dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Hari Ashura dapat setahun. Tapi kenapa kita terlupa? Karena tidak masuk di dalam takwim cuti kita. Kita tak suruh cuti. Kalau cuti dia pergi berjalan pula, tak boleh puasa juga. Kalau cuti orang buat kenduri juga, tak puasa juga kan. Hari ni hari cuti kita kacau surah, lagi tak puasa. Yang kita naknya ada tanda di situ. Jadi pihak yang keluarkan takwim boleh tanda, boleh rimak sini hari Ashura. Tak situ. Hari Arafah. Biar orang ni ambil besar, ambil bila nak buat apa ni, majlis ke kenduri ke, dia tahu, oh ini hari besar. Jadi itulah dia panggil ulama kita, bagi kita yang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, iaitulah pada hari Ashura kita berpuasa. Nabi SAW bila sampai ke Madinah, dia tengok Yahudi berpuasa. Maka Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Dia kata, hari ini hari besar, hari Allah SWT selamatkan Musa daripada Fir'aun. Nabi kata apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk menghormati, untuk membesarkan Musa daripada kamu.
Puak-puak Yahudi ni dia kata dia besar Nabi Musa, tapi dia main pelik-pelik. Ada dalam asal kata Nabi Musa pergi mengadu pada Allah, "Ya Rabbi, puak-puak Bani Israel kata macam-macam ke saya." Allah kata apa kepada Musa? "Ya Musa, apa kamu pelik? Kalau Musa dia perli, aku sebagai Tuhan dia perli lagi." Tengok dalam Quran kata, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah." Tangan Tuhan terbelenggu. Tengok, dengan Tuhan pun dia main. Apa lagi dengan Musa? Nabi Musa balik saja. Mengadu kepada Allah Ta'ala, kata Tuhan kata aku pun kena sumpah, kau kena kacau juga kepada puak Yahudi. Pasal tu Nabi kata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak daripada Musa. Menghormati Musa daripada kamu. Dia kata apa ya Yahudi? Dia kata yaumun azim, hari yang besar, anjallahu fi Musa wa qaumahu. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Para jemaah sekalian, bila mari musim gini, hari Ashura, kita baca ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kedudukan perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab apa? Sebab peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa berulang tak berulang? Jawabnya berulang. Hari ini tuan-tuan, berapa banyak dah air mata kita menangis. Tengok ke Palestin, kita menangis. Ya Allah, tolonglah, bantulah saudara kita di Palestin. Hari ini pula di Syam, di Syria. Baru ni satu kapal yang kita tengok bagaimana mati. Budak-budak hanyut, mati lemas kan. Menangis kita tengok. Arti Rohingya sama juga. Jadi negara-negara umat Islam yang duduk di bawah ancaman. Kalau kita tengok sejarah Palestin, Israel yang menguasai bumi Palestin hari ini. Besar tak besar tentera dia? Besar. Negara-negara Arab takut dengan dia. Tetapi dia, walaupun dia kuat, walaupun dia besar, dengan anak-anak batu yang dilontar oleh anak-anak Palestin, seolah-olah macam mereka tak mampu nak lawan. Limadha? Maka di sinilah kita balik kepada cerita Sayyidina Musa AS, bahawa Nabi Musa AS seorang yang cukup lemah. Lemah tapi kuat. Tuan-tuan tengok, dia panggil waqafat kepada ayat-ayat yang menyebut tentang kisah Nabi Musa. Bagaimana ajaib. Ketika Nabi Musa AS nak dilahirkan, ahli-ahli sihir Fir'aun telah maklumkan bahawa akan lahir seorang kanak-kanak yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun kata orang gila tak lekat duduk. Ya, tak tahu orang Penang kata apa kalau gila bertambak. Orang kata gila bertambak ni. Mana pusing dia, tak tahu nak apa. Maka yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Diarahkan semua anak laki-laki dibunuh. Ada yang kena bunuh. Bila Nabi Musa AS dilahirkan, Allah Ta'ala kata, hantar Musa pergi ke Fir'aun, biar dia jaga Musa. Arab kata, lesh, kenapa? Takkanlah Fir'aun ni tak boleh mikir. Inilah budak ajaibnya. Yang kita duk ambil duk semelih budak-budak yang mak dia lahir kat rumah dia, dekat hospital tu, apa benda yang pelik? Ini budak pelik, mari daripada sungai, masuk dalam istana Fir'aun, dalam kotak. La haula wala quwata illa billah. Patut dia kata, inilah orangnya. Lah, ambil pula, besarkan Musa. Lepas dia besar Musa pula buat macam-macam masalah. Maka disitulah kita nampak bahawa al-batil mahma ala kumpulan-kumpulan yang batil ni, walaupun mereka kuat, sehingga sampai peringkat Fir'aun boleh mengaku ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu, mengaku jadi Tuhan, tapi terpaksa kena berdepan dengan Nabi Musa yang menjadi anak angkat dia. Subhanallah. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak tahu ada Tuhan lain pada aku. Sombong tak sombong Fir'aun? Sombong. Saya ingat waktu saya pergi melawat Mesir, pergi dekat Ahram, piramid, nak pergi tengok ni teknologi Fir'aun yang begitu besar. Pergi tanyalah dia punya jaga kat bawah tu. Kata, Syekh, dah, apa dia benda ni? Dia kata, mu tak payah tanya, pergi naik kan. Pergi naik tengok sendiri apa besar. Dia punya bata bersamanya, mana teknologi Fir'aun yang begitu hebat. Saya pun naik lah, tengok lah. Sudah tengok turun, tanya pula Tok Syekh. Kata, mu cerita aku sikit apa dia benda ni? Mak Mesir tu celik mata kita. Dia kata, anta tala'ta wa nazalta wa tas'alih.
Dia kata mau naik dah, mau turun, mau tanya buat apa lagi, balik je lah. Sedap ke dia kata. Nyampak dia orang Mesir kita lah. Ini dipanggil teknologi Firaun pada waktu itu hebat. Sampai hari ini pun tak runtuh-runtuh lagi dia punya ahram, dia punya piramid. Begitu tak. Tetapi berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, depannya laut, belakangnya Firaun. Pengikut Nabi Musa kata apa? Ini yang kita belajar di saat kita lemah kita hari ini. Ya Musa inna lamudrakun. Hei Musa, habislah kita kena tangkap. Patut Nabi Musa pun menggigil dah. Ya berat ni. La, Nabi Musa jawab apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayadi. Musa kata, tidak, aku ada Tuhan yang akan melepaskan kita. Aku ada Tuhan yang akan melepaskan kita. Jadi lemah setara mana pun kata di para ulama, kelemahan yang ada, lemahnya kita hari ini, kita masih lagi mengakui kita ada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa. Kita ada Allah Azza wa Jalla yang gagah perkasa, yang mampu untuk menyelesaikan masalah umat ini. Tapi dengan syarat, intan surullah yang surukum, kalau kamu tolong pada Allah SWT, Allah Ta'ala akan bantu kita. Hari ini bagaimana kita tolong agama Allah Azza wa Jalla? Berapa banyak yang kita lihat arahan-arahan Allah Azza wa Jalla, agama Allah SWT dibela ataupun tidak. Maka sejarah ini yang membuktikan kepada kita bahawa apabila kita bergerak, maka dia akan beri. Lemah kita hari ini. Tapi Nabi Musa menunjukkan kekuatan iman dan mantapnya akidah dia. Dia kata, kalla inna ma'iya rabbi sayadin. Musa kata, tidak, kita ada Tuhan yang akan memberi petunjuk bagaimana kita nak selesai masalah. Ketika itu, wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Musa, tongkat Nabi Musa ni besar mana? Besar mana tongkat Nabi Musa? Tak tahulah. Nah, orang dia jual kayu kokar yang besar Nabi Musa. Di Mekah ni kalau cari kayu kokar. Saya kalau mari penjual kayu kokar, saya dengar dia ceramah tu. Dia kata, bapak, kayu kokar ni bahtera Nabi Nuh. Kita senyap lagi. Ini tongkat Nabi Musa. Kata tak apa lagi. Ini tasbih Nabi. Tu kita kena tak lihat dia. Kata bila Nabi ada tasbih, tanya dia pun senyap. Dia kata ada juga orang tahu sini. Nampak apa dengan kayu kokar Nabi Musa? Kokar ada kelebihan apa dengan kayu kokar? Jawab aja, tidak ada kelebihan, dia kayu. Tapi kalau kita percaya dengan kita, jadi boleh menjejaskan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Musa mengajar kepada kita, anidrib bi'asakal bahr. Tuhan kata, hei Musa, pukul laut. Maka Nabi Musa pukul, fakullu firqin qattawil azim, setiap kumpulan itu macam batu gunung yang besar terbelah. Okay. Itulah kata di para ulama, satu lautan yang tengok langit, yang tengok matahari sekali je, dia kata. Iaitu laut yang dibelah oleh Nabi Allah Musa AS. Lepas tu dia tutup balik, tak terbuka sampai hari ini. Tawakal pada Allah Azza wa Jalla, inilah senjata yang besar. Bila mari Nabi Ibrahim AS, hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh kata hasbunallah. Jadi para jemaah sekalian, tak perlu kita dalam sini, tetapi yang saya nak ambil semula kepada tajuk besar yang kita sebut tadi, bahawa semua mukjizat yang lain sudah pergi. Mukjizat tongkat Nabi Musa ada lagi? Tak ada lah. Kalau ada orang kata lagi tongkat Nabi Musa tu karut belakang. Saya pergi dekat naik Bukit Torsena. Saya waktu muda-muda dulu tak sakit lutut dulu, kuat berjalan. Bukit Torsena naik. Tapi peliknya kita naik, pelajar-pelajar Mesir bawa naik pukul 12 malam. Dia kata, kenapa naik pukul 12 malam? Kita naik pergi solat subuh atas sebab nak tengok matahari naik. Oi, kata tak cerdik benar, aku setakat nak tengok matahari je naik. Tapi bersama dengan kita naik itu, rombongan yang naik orang putih saja. Kita naik ramai, tiba-tiba hilang. Kata mana dia pergi? Tanya guide kita. Dia kata berkat kat sini. Oh, kata ada juga berkat pun ni. Ada berkat kat situ. Kalau orang haji ni bilik berkat dia panggil, tapi ini berkat atas Bukit Torsena. Hilang saja pok dia. Mula-mula ramai, lepas tu tak ada. Tapi yang sedihnya para jemaah, ini yang kita rasa benar. Naik atas di apa ni? Puncak dia Bukit Torsena, kita ada surau kecil je. Lebih kurang dalam 10 kaki surau. Kunci pintu. Sebelah surau kita, gereja lebih besar pada ni lagi. Penuh orang. Saya kata subhanallah.
Di negara Mesir yang ada Jamiatul Azhar. Kenapa Islam dihina macam ni sampai apa ni? Pintu surau kita dikunci, pintu gereja dibuka seluas-luas dan penuh orang dalam. Akhir sekali saya pergi tanya, kata aku nak solat di sini macam mana? Oh, dia kata boleh lah nak ambil kunci, tapi beli air dia untuk ambil wudu. Jadi ada juga perangkat dia sikit. Kita beli air untuk buat wudu, dapat kunci, masuk. Kata masuk, kita buka pintu luas-luas, kita azan kuat. Azan kuat. Waktu duk azan tu, mari habis. Orang-orang putih mari ambil gambar, tengok berkali pelik. Ada orang azan pula sini, lawan dengan. Tapi nasib baiklah, masjid kita, surau kita tu tinggi, gereja bawah. Itu kalau di atas kita bawah rasa lagi satu penghinaan yang besar. Tapi sedih. Kata kunci ni bila buka? Dia tak ada orang nak solat, ambil je kunci. Kata puapa mohon jual air ni, tak sempat nak solat ni. Adalah boleh jadilah ada yang baik-baik bersolat. Subhanallah. Jadi kita azan solat subuh di situ, lepas solat subuh tunggu naik matahari, lepas naik matahari turun. Kata apa kerja kita sini? Tak ada, mari tengok matahari. Subhanallah, kata letihnya aku naik puluh malam nak naik tengok matahari. Kerja dia naik tengok matahari. Akhir sekali turun pada jemaah sekalian, turun, guide kita bawa pula pergi dekat pokok besar. Dia kata ni pokok Nabi Musa. Kayu balut dia panggil ni. Allah, banyak Musa pula. Jadi dia riwayat dia kata kayu balut, mari sini kayu kokar. Hak mana sah tu tak tahulah. Dia rasa dua-dua tak jadi apa. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil Hari Ashura. Jadi disambut oleh 3 kumpulan besar. Yang kita ni, kumpulan kita ni hari memperingati Nabi Allah Musa AS. Baik. Ada orang tanya soalan. Untuk apa lagi kita nak besarkan? Nabi Musa sudah wafat. Fir'aun pun sudah tidak ada. Walaupun Fir'aun hari ini belum lagi masuk dalam kubur. Tuan-tuan tahu Fir'aun tak masuk dalam kubur. Saya 2 kali pergi ke Mesir, nak pergi tengok Fir'aun, tak ada. Travel selalu Fir'aun. Mula-mula pergi dia kata Mafish, dia kata Fir'aun Mafish. Kata gimana? Dia kata pergi Perancis. Kata aku, wah dah orang tua ni berjalan semacam. Tak ada dia. Waktu dia pergi ke Perancis, peringkat awal Perancis, ini panggil mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Cerita Nabi Musa. Waktu dia pergi ke Perancis, seorang pakar bedah Perancis, nama dia Maurice Bucaille. Mungkin tuan-tuan selalu baca buku Maurice Bucaille yang Bible Islam dalam Quran tu. Dia ni pakar bedah yang diberi tugas oleh kerajaan Perancis supaya buat postmortem kepada mayat Fir'aun. Jadi sampai katanya disambut dengan kapet merah. Hebat Fir'aun ni. Kapet merah lagi dah Musa dengan Nabi kita Muhammad pun berapa ribu tahun dah. Jadi sampai hari ni masih lagi di kapet merah kan dia. Bila dia bedah, hebat dia. Tu laporan, rekod. Fir'aun ni mati dalam laut sebab dalam paru-paru dia ada garam. Semangat dia ni, tulis laporan gini-gini, nak pergi bentang ke kerajaan Mesir. Bila dia dapat laporan ni, didengar oleh seorang Islam, dia kata, Maurice tak payah bentang lah. Dalam Quran sebut 1400 tahun lagi, Fir'aun mati dalam laut. Dia kata, betul ke? Terpaksa akhir sekali masuk Islam kan dia. Masuk Islam kerana orang putih bila dia mengkaji Al-Quran, dia akan masuk Islam. Masuk Islam. Jadi, Nabi Musa, walaupun telah wafat lama, dan peristiwanya dirakamkan dalam Al-Quran, mari hari Ashura kita masih lagi mengulangi sejarah ini. Kerana apa? Kerana perjuangan Nabi Musa dengan keadaan umat kita hari ini, nampaknya kata wasara kata at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu mengulang balik cerita dia. Ulang tak ulang? Kelemahan yang berlaku pada Nabi Musa AS, du'afa, dikejar oleh Fir'aun. Hari ini kita umat Islam duduk di bawah ancaman kuasa-kuasa besar. Kalau kita lemah, dia tunjuk tengok negara Islam lemah, miskin, mundur, kotor, itu Islam. Bila kita tunjuk kuat sikit jihad, dia kata itu teroris. Jawabnya tak kena belaka Islam. Islam dua-dua tak kena. Lemah menjadi bahan ejekan, kuat jadi bahan momokkan. Tengok Islam ganas, Islam teroris, Islam yang dia duk bunuh orang senang-senang tu tak ada teroris apa. Tapi bila orang Islam buat macam ni, nampak menunjukkan kekuatan sedikit, ditunjuk. Baik, itu golongan yang pertama. Artinya, sejarah Nabi Musa ini perlu digilap, mesti diulang balik kerana sejarah itu berlaku yang sama. Tuan-tuan, kita baru saja selesai daripada haji. Yang pergi haji, pergi umrah. Ingat tak? Waktu kita nak tawaf, dia panggil sunnah ittiba. Ittiba, maknanya buka bau kanan.
Kita pernah tanya ustaz yang bawa kita, kenapa buka bau kanan? Kau tak tanya-tanya, pakai buka, orang kata buka-buka. Kadang-kadang orang ni dia belajar dah. Kursus tabur haji aja. Nak buka bau ni waktu nak tawah je. Tapi dia dekat Kuala Lumpur buka dah. Kelana Jaya tu siap dah gini, balik bawah dah. Saya kadang-kadang saya tegur pak cik. Kita buka dekat Kaabah tu. Buka dekat Kaabah, dia buka di KLI Kelana Jaya lagi buka. Pak cik ni pun dia mengaji mantik tinggi. Dia kata apa? Haji, saya 17 siri kuliah kursus haji tak pernah miss. Tengok. Dia maknanya kita kena faham lah. Mu tu tak erti, aku fahamnya. Sebab tu saya tak pernah miss kursus haji. Kata tinggi juga mantik orang tua ni. Dia panggil ilmu mantik dia tinggi. Mu tak faham. Aku tak pernah miss kursus haji. Tak apalah saya kata. Tak pernah miss tak apa. Tapi pak cik faham. Kau tidak ustaz kata kau duduk tidur. Kita pun bagi sikit, dia pun senyap. Waktu kita buka bau, kenapa buka bau? Ini timbul soalan. Kau tak pernah tanya ustaz-ustaz? Tak tanya? Tak tanya tu sedap bawa mau haji ni tak ada orang tanya dah. Nabi SAW sewaktu nak pergi mengerjakan umrah kali yang pertama, tahun yang ke-6 hijrah. Tanda secara sikit. Waktu itu bila Nabi sampai di Hudaibiyah, diskat oleh Quraisy tak benar masuk Mekah. Tak ada visa. Kalau zaman kita ini tak ada visa lah. Visa haji tak ada, kota tak ada. Nabi dah pakai ihram. Maka terpaksalah kena buka ihram. Dan Quraisy kata tak apa, kita akan bagi visa 3 hari tahun depan. 3 hari masuk Mekah, visa dia 3 hari saja. Mari tahun depan. Maka nak tahu yang ke-7 bulan Zulqa'dah Nabi pergi balik, dia panggil Umratul Qadiyah. Umrah nak menyelesaikan janji Quraisy. Ada kata umrah qada, dia panggil Qadiyah. Bila Nabi masuk, dibenarkan 3 hari dengan syarat senjata-senjata semua masuk dalam sarung, simpan, maka Nabi masuk. Ketika Nabi SAW nak tawaf, syaitan datang. Syaitan mari beritahu kepada Quraisy, Quraisy, apa kamu bodoh? Muhammad dengan kawan-kawan dia telah kena demam panas di Madinah. Maknanya tubuh kita ni tak kuat ketahanan. Mereka pula penat berjalan daripada Madinah ke Mekah 8 hari 8 malam. Penat. Apa kata kalau kamu pergi serang hendap sekaligus, mati belaka. Quraisy ni yang dah bagi visa, nak tengok jahatnya dia ni. Masih lagi terpedaya dengan cadangan syaitan tadi. Oh, dia kata kalau macam ni kita serang hendap. Datang wahyu pada Nabi SAW, malaikat mari, dia kata ya Rasulullah, mereka nak serang kamu. Maka Nabi bagi tahu pada sahabat, buka bau kanan, masuk kain, masuk bawah ni. Kalau nak hormat kepada Kaabah, buka bau kiri, kan Kaabah belah kiri. Kenapa kita buka bau kanan? Sebab Quraisy duduk di atas bukit Qu'ayqi'an. Nama bukit Qu'ayqi'an, belah mana Qu'ayqi'an ni? Sebelah Hijr Ismail tu, atas tu ada bukit dulu. Kalau orang pergi lama-lama Mekah, dia panggil ada hotel Sofitel lah, apa dulu, hotel Zamzam. Jadi Quraisy duduk kumpul situ. Maka Nabi kata kita buka bau kanan, kita berjalan lompat. Dia panggil ramal, lompat-lompat jalan. Jadi Nabi berjalan di antara rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani, melompat, bau kanan dibuka. Bila Quraisy tengok, dia kata jangan stop, jangan serang. Ini bukan manusia biasa, ini jin. Dia kata. Tak boleh serang, dia kata. Hazal jin, dia kata. Bukan manusia biasa. Sebab kita kata dia lemah, dia melompat pula. Jadi Nabi nak tunjuk act kepada Quraisy. Sampai hari ni pun mana ada Quraisy kat Mekah. Kenapa kita tunjuk act lagi? Itu dia panggil benda-benda hikmah di sebalik ibadat mesti ada cerita. Jadi kata orang pergi tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, Umar, Quraisy tak ada dah, kenapa kita nak tunjuk act lagi? Umar kata, aku terfikir macam kamu juga. Kan Sayyidina Umar dia agresif sikit. Dia punya pemikiran dia agresif. Orang kata Umar ni, orang kata kedebes Sayyidina Umar. Tapi bukan jahat. Ini ada penceramah-penceramah ni buat satu cerita yang nanya pada Sayyidina Umar. Biasanya musim hijrah ni cerita Sayyidina Umar keluar ni. Dia kata Umar dulu, ni cerita tak betul ni. Saya nak sebut cerita tak betul. Umar dulu dia punya samsing dia minum arak dalam tengkorak. Kalau sekat minum arak tu satu penyakit dah. Dalam tengkorak, nak oyaknya kedebes tak kedebes. Tahu mana kedebes? Orang kata kedebes ni samsing lah. Bunuh anak perempuan hidup-hidup. Semua cerita ini tuan-tuan tidak ada dalam mana-mana buku.
yang sahih yang menceritakan perkara tersebut. Jadi kalau ada orang pendakwa kita cuba bawa cerita ni, kita kata tak payahlah menghina Sayyidina Umar. Ini bukan nak menunjukkan kehebatan Sayyidina Umar, tapi menjatuhkan kredibiliti Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar bunuh anak dia? Tak ada. Anak dia yang besar Hafs, itu anak dia yang besar, anak perempuan dia. Tak ada bunuh pun, hidup sampai ke akhirnya. Jadi riwayat-riwayat yang menyebut ini dibimbangi terpalit dengan riwayat pencerca sahabat, iaitulah riwayat golongan yang kedua menyambut Asyura. Jadi kita mengatakan bahawa cerita Nabi Musa AS puasa walaupun untuk Nabi Musa, tapi sejarah ini sejarah yang besar, iaitulah yang pertama sejarah tentang du'afa, golongan mustad'afin dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Nabi kita puasa hari Asyura saja, sahabat-sahabat mari repot. Dia kata, ya Rasulullah, innal yahuda wan nasara yu'azzimuna. Yahudi sangat-sangat membesarkan hari Asyura. Sampai mereka dia buat pesta, dia buat ni. Maka Nabi kata, kalau aku hidup lagi tahun depan la asuman tase, kalau aku hidup lagi, aku akan puasa hari 9. Kata ulama, untuk apa? Limukhalafatil yahud, untuk nak menyalahi kehidupan Yahud, cara hidup Yahudi. Jadi kita hari ni pun sunnah ini mesti ada. Bila kita kata Yahudi buat benda ni, kita menyalahi dia. Sehingga Nabi kata apa? Sallu fi ni'alikum. Solat dengan kasut kamu. Kenapa? Khaliful Yahud, untuk nak menyalahi Yahudi. Bawa Yahudi dia tak pakai kasut solat. Mana siapa? Ingat cerita Nabi Musa tadi. Bila Nabi Musa sampai di Bukit Torsena, Allah Ta'ala kata, ikhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuha. Musa, buka kasut. Kamu sedang berada di lembah yang suci. Jadi Yahudi bila nak salat, dia buka kasut. Nabi kata, kamu pakai kasut. Jadi kalau kita baca hadis ni, kita esok pakai kasut belakang masuk sini. Berambak dengan imam, saya rasa tak? Ya, aku buat kapek comel-comel, kamu masuk dengan kasut pula jadi masalah. Jadi kita kena ada lah fiqhul waqi'. Fiqh waqi' tu kena ada. Kalau kita solat di padang, kita pergi piknik, pergi berkelah contohnya, solat di atas padang, nak solat macam tentera hari ni, dia solat dengan kasut dia solat atas padang, tak ada masalah. Khaliful Yahud. Ada hadis yang Nabi kita kata, kalau nak ludah, jangan ludah ke arah kiblat, ludah di bawah kaki. Ada orang ludah atas kapek. Dia kata, ni sunnah ni, Nabi suruh ludah atas kapek, puh rasanya. Jawab dia beramak dengan imam dah. Habis berdana, habis kapek kita. Nah, itu dia panggil ada benda-benda yang realiti, macam Nabi kita larang daripada buang air ni. Madinah Nabi kata syarriku wa gharribu. Naklah kamu buat hadap masa nak buang air ke arah timur dengan barat. Kalau kita baca hadis ni tempat kita, timur dengan barat itulah arah kiblatnya. Betul tak? Kata betul. Barat dengan kita ni kiblat. Nabi kata syarriku aw gharribu. Jangan menghadap ke arah kiblat, mu ambil timur atau barat. Jadi baca hadis kat sini, sudah. Jadi arah kiblat lah kita buat. Maka itu dia panggil fiqhu al-waqi'. Hadis tu betul. Tetapi kena tengok di mana ke tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap. Macam hadis tanduk syaitan. Ingat, sekarang ni orang sebut tanduk syaitan. Nabi kata hahuna. Najd, hahuna ni tempat keluarnya tanduk syaitan. Kata Imam Ibn Hajar, hahuna itu Nabi kita tunjuk ke arah Iraq. Pasatul Iraq ni awal lagi punca fitnah berlaku. Sayyidina Ali dibunuh di mana? Ibnu Muljim bunuh Sayyidina Ali di Kufah, di Iraq. Makam Sayyidina Ali sampai hari ini berada di Iraq. Sayyidina Husain yang dipuja-puja oleh puak-puak Syiah hari ini di mana? Di Iraq, di Karbala. Maka golongan yang kedua menyambut hari Asyura dia panggil golongan Syiah. Mungkin tuan-tuan tengok dalam TV semalam bagaimana puak-puak Syiah ni pukul tubuh dia. Sampai hari ni agama apa menyeksa tubuh sampai berdarah-darah. Satu cerita betul ni. Saya pergi haji, duduk sebelah saya orang Iraq. Orang Iraq, dia kerja di kedutaan Iraq di Kuala Lumpur. Tapi dia masuk package kita sekali. Kata, Syekh, mu berapa kali pukul tubuh hari Asyura? Dia kata dia Ja'fari, dia kata dia Syiah. Kata berapa kali mu pukul tubuh? Wallahi wala marah, dia kata. Lesh kata mu tak kuat iman ke? Dia kata, ya akhi, lau kana haula'i ashabul amaib, tuan-tuan besar, serban besar, serban hitam tu, mullah ayatullah tu pukul, aku pukul dia. Mungkin cari mana ada yang cerdik tu pukul, yang pukul tu bodoh-bodoh belakang dia. Sedap dia. Mana kata, oh,
Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila benda-benda yang besar, benda fadail, benda ada kelebihan, Nabi dulu buat. Sahabat-sahabat yang buat. Para ulama yang buat. Dia ajar budak-budak bodoh suruh pukul tubuh, dia sendiri duk relax, duk mutaah. Yang ni cerita pokok Syiah. Jadi golongan yang kedua menyambut Asyura, hari Asyura ini, iaitulah pokok Syiah dengan pukul tubuhnya, dengan ratap tangisnya. Kalau yang tak pukul tubuh dengan itu pun pukul dengan tangan depan sini. Husain. Itu Syiah tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hari ni kita jangan duduk rasa jauh Syiah. Oh, di Iran. Tak, tempat kita pun dekat dah ni. Duk Husain sini pun ada, mungkin ada, wal'iyazbillah. Ada kawasan kita ni buat. Baru ni pergi saman mufti Kedah. Ya, bila mufti Kedah keluarkan aja. Tapi pihak kerajaan buat gempak sekejap 2 tahun lepas, kita ingatkan nak ambil tindakan sungguh-sungguh dah. Tak ada tindakan apa-apa. Dia pula tulis suratkan dia Ketua Agung. Tulis surat Ketua Agung, ada surat. Salinan surat ada dengan saya sebab nama saya ada dalam tu. Dia kata orang yang benci kepada Sayyidina Ali, puak-puak Nawasib yang benci kepada Ahlul Bait ini, termasuklah ni Abu Anah yang bercakap ni. Saya kata qatalahumullah. Dia kata puak-puak ni Allah Taala yang balas mereka. Supaya kerajaan Malaysia, Majlis Fatwa tarik balik haram Syiah. Tu je dia nak suruh tarik balik. Kita kata insya-Allah Allah Taala beri istiqamah kepada pihak Majlis Fatwa, dan yang di-Ketua Agung tak akan layan puak-puak ni. Alhamdulillah. Jadi ambil hari Asyura ni hari ratapan. Sedangkan dalam hadis kita, Nabi kita sallallahu larang, dia kata laisa minna man latamal khudud wa syaqqal ju. Bukan daripada ajaran kita orang yang duduk pukul tubuh, duduk koyak baju, duduk bertempik dengan dakwah jahiliah. Jadi pupuk dia dakwah apa? Husain. Takut kita tuan-tuan. Ya Husain, ya Husain, Allah. Zikir dia Husain. Zikir dia kutuk Abu Bakar. Zikir dia kutuk Sayyidina Umar. Tuan-tuan tengok tak peristiwa yang berlaku musim haji baru ni? Kan kematian yang begitu ramai. Yang keren tu, itu dia panggil satu kejadian yang ajaib. Waktu saya sampai di Mekah, berlaku kejadian 11 hari bulan saya ingat. Saya sampai 14, keren itu masih hari ada lagi duduk atas masjid, belum diangkat. Boleh jadi masih dalam siasatan. Mati keren. Yang cerita keren tu pernah. Tapi yang beratnya, yang mati 1000 orang lebih tu ketika bertembung daripada Muzdalifah ke Mina. Jauh lagi tempat melontar. Saya tengok setiap musim haji datang, akan ada dia panggil geng perang saraf. Media-media Syiah ni akan serang. Dia nak memburukkan kerajaan Arab Saudi ni supaya kita orang Islam ni benci dan nak ambil Mekah dengan Madinah tu duduk di bawah pemerintahan dia. Maka timbullah dakwaan. Mekah dengan Madinah ni tanah haram, tak boleh dijaga oleh satu negara, kena jaga oleh ramai-ramai. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Syiah, apa nak jadi dengan makam Nabi? Baru ni dia tak gambar kat dinding, gambar Sayyidina Ali, gambar Imam 12. Hari ni telah kita dapat gambar mereka telah buat patung. Telah dipatungkan. Maka patung itulah dipuja hari ni. Jadi saya baca dalam sejarah berlakunya penyembahan berhala di atas muka bumi ini bermula daripada patung. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yaghus wa Ya'uq dalam ayat Quran sebut tu, itu dia panggil nama-nama orang soleh di zaman dulu. Nama orang soleh. Bila mati orang soleh ni, syaitan mari ajar. Kamu takkan tak sayang ke guru kamu? Sayang. Kalau sayang buatlah patung, letak kat masjid ni. Jadi setiap orang masuk masjid tengok, ni guru kita. Kuat sikit ibadat. Tak apa lagi, tengok. Bila mati generasi pertama, syaitan mari ajar kepada anak-anak pula. Takkan tengok saja, gosoklah sikit, ambil berkat, gosok. Mati generasi kedua, takkan gosok saja. Maka berlakulah penyembahan kepada berhala. Hari ini bawa Syiah tak cukup dengan gambar di dinding, mereka telah buat patung. Jadi itu kumpulan yang kedua, dia panggil kumpulan Syiah yang membesarkan hari Asyura tapi dengan cara yang begitu dahsyat. Kumpulan yang ketiga dia panggil Nawasib. Nawasib ini kumpulan yang benci kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan mereka ni mengkafirkan Sayyidina Ali yang disebut dulu dengan nama golongan Khawarij. Nawasib dia bergembira. Pada itulah saya nasihatkanlah kepada para jemaah sekalian, walaupun dah lepas tahun ni, tahun depan akan mari lagi hari Asyura, kita jangan berpesta pada hari Asyura. Takut dibimbangi kita ni termasuk dalam Nawasib yang gembira dengan kematian orang Syiah sedih, kita gembira. Lah, jangan buat. Habis buat apa? Puasa. Tak ada masalah puasa, kita panggil orang ramai-ramai buka puasa di masjid di atas rasa menggalakkan orang berpuasa, itulah tidak menjadi masalah. Alhamdulillah para jemaah sekalian,
itulah perbincangan kita tentang bagaimana kedudukan Al-Quran Karim menjadi mukjizat. Selagi kita tak ada manusia yang kata aku puas dah baca Quran. Ke ada? Tak ada orang kata puas ya baca Quran. Sejak daripada umur 6 tahun lagi baca Quran. Betul tak? Umur 6 tahun lagi anak kita, mungkin 5 tahun dah baca, dah pergi pasti dah mula baca Quran, alif bata belajar. Ada orang kata saya puas dah baca Quran 40-50 tahun dah baca. Tak ada kan? Yang adanya pakai tak baca, itu ada. Baca Quran nak kata puas ada. Kalau kita baca buku lain, buku cerita lah, novel yang paling sedap sekali, yang ditulis oleh penulis yang paling best seller dalam dunia ni, berapa kali tuan-tuan boleh baca? 3 kali balik. Kali yang keempat tak mahu tak? Cerita tu dulu buat apa? Tapi baca Quran bagi orang yang baca, lagi kuat kita baca, lagi lazat. Lagi kita memahami isi kandungan, lagi kita rasa nikmat baca Quran, Masya Allah. Lagi kita menjiwai perasaan kita dengan Al-Quran Karim, maka itu disebut dengan Al-Mu'jizatu Al-Khalidah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, cerita Nabi Allah Musa AS, cerita yang diulangi, sebagaimana cerita kita pergi ke Mekah, buka bau kanan juga berulang. Walaupun Quraisy sudah tidak ada, tetapi siapa yang nasihat kepada Quraisy supaya serang hendak Nabi? Siapa? Syaitan. Syaitan ada ke tak ada? Ada lagi. Maka kita buka bau kanan, imtisal, kerana mengikut contoh yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita kata syaitan, walaupun menggoda aku, tipu aku, membuat apa, aku sampai juga ke Mekah. Saya pernah interview ramai orang muda-muda yang pergi umrah, pergi haji. Oh, dia kata, Ustaz, berperang dengan jiwa kita nak pergi Mekah. Habis 20,000, habis 30,000. Baiklah buat beli tu beli ni dulu. Awak masih muda lagi. Nanti balik nanti kalau orang ajak pesta, nak buat karaoke ke, buat apa-apa, sampai hati ke nak panggil tuan haji fulan dijemput naik berkaraoke dengan bini. Naik tak naik? Rugi kita. Rugi tak rugi? Jadi kalau umur 50 60 pergi haji, okeylah, logik kan. Ni baru umur 25 30 pergi haji, betul orang ajak pergi majlis-majlis pesta tak boleh pergi. Jadi rugi. Itu semua godaan syaitan. Jadi bila kita sampai, kita buka bau, kita kata, hei syaitan, segala godaan kamu, segala putar belik kamu, aku ketepikan. Aku alhamdulillah sampai di Mekah hari ini. Ini dipanggil penghayatan. Tapi kalau kita buat melalui satu peristiwa-peristiwa tanpa penghayatan, tanpa kajian, tanpa hikmah, tuan-tuan akan buat satu benda yang seolah-olah tidak ada kesan dan tidak ada faedah kepada jiwa kita, wal a'yazubillah. Jadi akhirnya di tangan tuan-tuan tu ada kertas yang saya bagi, saya nak ijazahkan zikir ni malam ni. Nak ke tak nak? Nak. Tapi syarat. Dia ijazah ni kena ada syarat. Nah, syarat dianya kita akan hafal sampai ingat. Boleh? Tak apa jawab ni. Sanggup tak sanggup? Muslimat sanggup? Selagi tak ingat ni kita tak berhenti kuliah ni, boleh? Dia kata pukul berapa nak berhenti? Nah. Ijazah ni senang ya tuan-tuan. Cuba kata sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah? Ingat tak ingat? Alhamdulillah, boleh berhenti ceramah dah. Mana-mana tempat saya pergi, semua ingat belakang dah zikir ni. Yang tak ingatnya apa benda? Nak zikir tak ingat. Ini masalah dah. Buktinya hari ni berapa kali dah kita ulang? Daripada pagi tadi sampai sekarang, berapa kali dah kita baca? Tak apa nak jawab dah tu. Nah, realitinya tak apa nak jawab. Ada kata tapi tak apa tak banyak. Maka di sinilah para jemaah sekalian, mesti dimasukkan dalam agenda hidup kita harian. Mesti masuk. Lepas solat subuh, apa dia? Zikir waktu pagi. Waktu lain-lain, waktu kita duduk kerja, waktu berjalan, waktu atas kereta, atas motosikal, nak pergi ambil anak sekolah, nak tunggu kedai, semua zikir ni boleh baca. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kita cuba buat 100 kali baca, berhenti pula, sambung pula 100 kali, biar boleh kat 500 kali satu hari. Berat ke ringan? Amat ringan. Tapi kadang-kadang
ini yang kita rasa sedih, ini yang kita rasa takut. Kenapa zikir yang begitu besar? Kelebihan yang besar dalam ketah ni saya bawa kepada para jemaah 12 kelebihan. Tengok, boleh baca sendiri kan? 12 kelebihan. Orang lain bawa kopi, mari kempen 7 in 1. 7 dalam 1 dah. Tongkat Ali lagi, tu lagi siapa minum, kita minum kopi dia apa pening kepala, banyak sangat campur. Ini 12 dalam 1, tak mahu buat lagi. Allahu Akbar. Apa lagi kita nak kempen? Tak ada. Jadi ambillah zikir ni, paling tidak pun kita baca 100 kali pagi, 100 kali petang, 100 kali waktu nak tidur malam, 100 kali waktu atas kereta. Semua tempat yang kita boleh baca, tidak mengganggu kerja buat kita dan tidak mengganggu perjalanan hidup kita. Para ulama mengatakan, siapa dia baca zikir pada waktu pagi dan waktu petang, orang ni ditulis minaz zakirin Allah katsiran waz zakirat, termasuk orang yang berzikir dan orang laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir. Alhamdulillah para jemaah sekalian, sangat simple, sangat mudah. Kita nak mendapat pahala yang begitu senang. Jadi tuan-tuan boleh ambil, sebarkanlah zikir ini selain daripada kita amalkan dia, kerana dia cukup besar, pahalanya besar. Dalam kitab, dalam risalah saya ni ada 12 kelebihan. Kalau nak lagi mungkin ada lagi. Ini yang sahih, riwayat yang sahih, ada 12 kelebihan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau kita rasa nak pecah-pecah boleh. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah. Nabi kata la yadurruhu nabi ayyihin mabada. Nabi kata la yadurrukum. Tidak memberi masalah kesan mana-mana kamu mula dulu. Boleh tukar 4 tu. Dia kata mesti satu lah. Nak buat ini dulu, Allahu akbar dulu boleh. Nak pergi subhanallah dulu boleh. Jadi alhamdulillah, zikir yang diambil daripada Nabi SAW, tuan-tuan jangan takut. Dia panggil zikir bersanad. Jadi hari ini saya sudah bagi ijazah kepada tuan-tuan, amalkanlah. Satu cerita, tadi saya nak naik flight, nak mari ke sini, ke Penang. Sambil-sambil tunggu flight, minum, makan nasi belawak, nasi lemak dia, nasi di kedai tepi airport. Tiba-tiba ada seorang ustaz besar sini. Orang sebelah saya ni, dia kata, Haji, kenal ke Syekh? Saya kata tak kenal. Oh, dia sebut nama lah. Dia kata Syekh ni pakar tasawuf. Pakar tasawuf. Oh, saya kata hebat. Kalau bagi tahu awal tadi saya bagi salam. Dia kata yang awak hadir, oh saya hadir dia kuliah beberapa kali sampai tak faham. Saya kata berapa cerita awak ni? Pergi hadir kuliah yang sedap, pakar tasawuf cakap sampai tak faham. Baik, kalau awak pergi dengar orang mengajar hadis 40, faham tak? Faham. Kalau pergi dengar hadis Riyadhus Salihin, ustaz mengajar di masjid, faham tak? Faham. Faham. Kenapa kamu pergi dengar hadis Nabi kamu faham, pergi dengar pakar tasawuf cakap tak faham? Sebab inilah Nabi SAW rahmatan lil alamin, dia bawa kepada kita bacaan-bacaan yang simple, hadis-hadis yang mudah untuk kita amal, tidak ada benda yang payah. Jadi berambillah dengan bacaan, dengan yang Nabi kita ajar, kerana tidak ada masalah. Tapi kalau kita ambil bacaan, oh dia kata kalau ambil ni kena berguru, kalau tak berguru jadi macam-macam. Kata jadi apa? Dia kata boleh jadi gila isim, jadi itu ni. Sebab mana ada orang beramal dengan maksud gila isim? Ada? Tak ada lagi dengar cerita tak? Tapi kalau amal yang pelik-pelik, mungkin dia macam-macam benda terjadi. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah bagi kita dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tak payah kita cari yang pelik-pelik. Kerana kita nak cari benda lain atas dunia ni pelik tak apa. Kereta kita pelik warna orang tengok je kan. Jadi benda-benda yang lain. Tapi dalam ibadat kita ni biarlah kita kekalkan apa yang dibuat, yang diajar oleh Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya nak dua soalan, dua orang boleh jawab. Saya nak tanya, soalan yang saya sebut tadi, kita baca Quran ini ada berapa cara? Angkat tangan jawab. Muslimat pun boleh jawab juga. Ya, sila. Qalbi. Alhamdulillah. Nanti kita bagi hadiah. Muslimat siapa nak jawab? Tak tulis tadi. Terlupa dah lah. Ada nak jawab? Sila. Rugi ni hadiah besarnya. Tak ingat belaka. Ini masalah kita ni.
Pasal tu kadang-kadang orang kita ni suka pergi dengan ceramah orang ustaz-ustaz nakal-nakal. Balik-balik orang tanya, apa dia cerita dia? Oh, nakal cerita dia. Hak dia kata ke apa nakal? Jadi akhirnya boleh hak nakal. Tak boleh maklumat dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.